Halo, apa khabar? Selamat bertemu kembali. Video kali ini saya ingin cuba menguraikan atau memberi gambaran sedikit sebanyak tentang Node.js, Node.js JavaScript. Dan kita akan cuba untuk enable ataupun switch on Node.js di komputer kita. Okey, apa tu Node.js? Node.js adalah merupakan seperti definisi ni adalah JavaScript runtime yang boleh di-execute di Chrome V8 engine browser. Tetapi ia boleh menggunakan runtime ini boleh menggunakan JavaScript untuk proses request at the server side. Bermakna sebelum ni kebanyakan pembangunan aplikasi menggunakan JavaScript lebih kepada front end, iaitu at browser side, client side call it. So sedikit sebanyak tentang browser, web server dan client side ni. Web server ni adalah merupakan pelayan web di mana dia serve all the request from client, daripada client. When you say client is a browser, internet browser, sama ada Chrome ataupun IE Internet Explorer ataupun Mozilla ataupun Safari daripada Apple. So request ni akan dihantar oleh browser ke web server. So web server ni yang akan proses request tu dan menghantar balik informasi yang di-request kepada web client browser. Okey. Antara HTTP server ataupun pelayan web yang selalu digunakan pada masa sekarang adalah seperti Apache. Yang popular sekarang lah Apache, iaitu open source. Kebanyakan web server banyak menggunakan Apache, dan juga antara web server yang agak popular juga ialah daripada Microsoft, iaitu IIS, Internet Information Services daripada Microsoft. So dua-dua ni kira macam dah de facto yang popular web server sekarang. Okay. Banyak development yang dilakukan di dalam web server HTTP menggunakan bahasa pengaturan server side seperti PHP dan juga Active Server Page ASP, yang PHP adalah Apache, digunakan kebanyakan di Apache, dan ASP Active Server Page ASP.NET adalah teknologi daripada Microsoft. Okay, so dua-dua ni adalah development environment untuk server side. Tetapi option sekarang dah ada Node.js yang digunakan untuk part of development side at the server menggunakan JavaScript. Sebelum ni JavaScript banyak digunakan untuk development di client side, di browser. JavaScript ni bahasanya, language-nya agak powerful. It's a quite fully flown language. Banyak digunakan di dalam web development sekarang ni, buat masa sekarang ni, dan sangat-sangat popular. Tetapi kebanyakan web development-nya hanya digunakan daripada client side. Maknanya browser. Bila kita cakap client side, ada browser, semua JavaScript development, kita boleh ada satu aspek yang agak kurang menyenangkan ni lah JavaScript ni client side, dia punya security. Maknanya client side ni semua kod-kod yang dibangunkan terletak akan dihantar balik kepada browser Chrome, dan di situ
boleh dilihat sepenuhnya kod-kod tersebut oleh pengguna internet. Maknanya siapa developer yang membangunkan aplikasi menggunakan JavaScript, kita sebagai pengguna-pengguna internet di seluruh dunia boleh nampak apa kod-kod ataupun pengaturan kod cara yang mereka gunakan di browser. So dari segi aspek security itu agak kurang tidak berapa selamat. So tetapi macam PHP dan juga PHP dari Apache dan juga Microsoft ASP.NET ni adalah server side di mana pembangunan kod-kod aplikasi tidak akan dihantar ke klien, ke browser. So maknanya segala informasi-informasi berkenaan dengan kod, apa data yang dihantar oleh pengguna tak dapat dilihat pada browser. Maknanya orang tak boleh hackers tak boleh track information yang dihantar kepada browser. Sebab information tu semua stay di dalam web server. Okay? So itu banyak kepada server dan klien. Okey, daripada evolution JavaScript ni sebenarnya dia pernah dibangunkan sebagai bahasa di back end, bahasa pengatur cara di back end, di server side. Dilakukan di tahun 90-an oleh Netscape. Netscape adalah salah satu browser yang mula-mula dibangunkan semasa permulaannya internet ini mencetus popular di dunia itu tahun 90-an, awal 90-an. Tetapi seperti kita tahu syarikat Netscape ni tidak berjaya menembusi pasaran. Mereka tewas dengan Microsoft Internet Explorer jika kita ingat lagi. Dan pada masa itu sekarang saya rasa Netscape ni pun dah ditutup syarikatnya, tetapi Microsoft tetap berkembang. Tetapi sekarang Google Chrome telah mula menguasai pasaran di mana saya rasa sekarang dia telah berjaya menewaskan Microsoft Internet Explorer dari segi penggunaan browser. Okay? So sehubungan dengan Netscape berkubur, maka pembangunan JavaScript di server side pun kira macam dilupakan sementara waktu. Tetapi pada tahun 2009 Node.js dilahirkan. It's a public domain open source di mana dia dibangunkan oleh warga-warga internet dan dia sekarang gaining momentum untuk pembangunan perisian web di server side. So kita boleh tengok sekarang the whole stack daripada front end ke back end dah boleh menggunakan JavaScript untuk development. Maknanya sebelum ni penggunaan JavaScript hanya di front end, bila sampai ke back end another language take over macam PHP atau IIS, those two language. So sekarang ni JavaScript dah boleh proses di client side browser dan juga bila dia hantar request ke server side, Node.js which menggunakan JavaScript boleh proses request tersebut. So dah it's back to back. It's full stack now daripada front end ke back end menggunakan total JavaScript. So saya rasa itu ada satu perkembangan yang menarik sebab banyak programmer dalam internet, kebanyakan mereka fasih mahir dalam JavaScript. Sebab macam saya cakap sebelum ni, JavaScript agak powerful. Bahasa tu agak strong. Dia hampir kepada object oriented also juga. Dan banyak institusi pengajian tinggi mengadakan kursus pengajaran JavaScript dan Java. So the pick up rate is
high. So banyak program, kalau kita nak cari programmer JavaScript memang banyak di pasaran sekarang, di seluruh dunia. Bahasa itu pun agak mudah dipelajari. Tetapi kebanyakan sekarang banyak programmer ni hanya develop front end lah. So sekarang dah boleh develop back end, so akan lebih berkembang JavaScript ni dan akan lebih maju ke depan. Okay? Tapi macam saya cakap tadi, walaupun Node.js ni open source, tapi dia run on ni Chrome V8 engine. So maknanya jika kita menggunakan Chrome V8 saja dapat proses JavaScript, okay, at the server side, okay. So it's open source, kita boleh download kepada komputer kita dan menjadikan komputer kita macam lebih kurang web server. Dia tak full flash web server, dia tak ada macam email engine, tak ada database engine dan sebagainya, tapi dia ada HTTP services, which banyak kita menggunakan HTTP services untuk mendapatkan informasi back and forth daripada server dan client. So banyak development hanya kepada itulah engine untuk memproses request dan serve request to the browser. Dia tak ada lengkap macam Apache ni ada database server, ada language dia, ada scripting language, ada email. Ni ada email server, Tomcat dalam package ni. So Node.js ni hanyalah HTTP services. So just small component of the web server, tapi itu sudah cukup untuk kita buat development jika kita tak menggunakan email dan sebagainya, security dan sebagainya. Okay. Okay, kita cuba download, download dan install dalam komputer kita, dan kita boleh memulakan pembangunan menggunakan JavaScript at server side, Node.js. Okay. Jika kita pergi ke nodejs.org, ada latest download, kita boleh download. Okay, saya dah download Node.js ni di komputer saya. So kalau tuan-puan nak download, just klik download. Prosesnya agak ringkas, tapi jika tuan-puan memerlukan panduan untuk bagaimana download dan install, puan-puan boleh nyatakan di dalam komen di bawah, dan saya jika banyak permintaan, saya boleh cuba menghasilkan video untuk cara-cara untuk download Node.js dan install di komputer. Okay. So saya dah install, dah download di komputer saya, di PC saya. Dia is a command line. This tool is a command line tool. Kita tak ada tak ada GUI, tak ada grafik, tak ada mouse click dan whatever. Okay, kita bila dah install, kita dah masukkan path dia. Masa installation dia suruh masuk path semua. Dah masuk, saya rasa ada one of the path is there. Ni Node.js. Okay, Node.js. So jika kita taruh node je, node server, dia akan execute. So this we are in, kita ada dalam mode node server sekarang. Okay. Tapi kita kena, bila kita nak menggunakan service request dan submit untuk HTTP, kita terpaksa switch on ataupun turn on service itu supaya dia listen kepada request daripada browser, dan dia akan send apa-apa request kepada browser. Okay. So untuk apa memulakan listening of Node.js, kita kena run dia punya small JavaScript, small coding of JavaScript untuk initiate the listening
listening, pendengaran HTTP services di komputer ini. Okey. Okey, kita kena exit ya. Tak apa, saya exit dulu daripada ni. Okey, kita kena buat sedikit coding program untuk kita initiate services HTTP ni. Okey. Okey, saya akan cuba tunjukkan cara kita buat coding tersebut. Kita launch kita punya Visual Studio Code Editor. Okey. Code. Visual Studio. Ini dia. Kadang banyak sangat benda dalam komputer kita lupa kat mana nak launch benda tu. Okey. Kita launch Visual Studio Editor. Kita akan buat kecil saja program tu, kod JavaScript tu untuk initiate HTTP listening tu. Okey. Okey. Okey, loading. Saya punya komputer agak kurang power, jadi dia mengambil sikit masa. Kita buat new file. Declare constant hostname. Okey, kita save dulu file ni. So kita dapat elemen JavaScript dalam editor ni. So dia akan what they call associate it with JavaScript punya coding style. Okay, save as. Saya save dalam okay, saya dalam Node.js. So kita panggil aplikasi ni app type JavaScript. Okay. So app.javascript. Okay, kita save. Okay. Okay, dia dapat associate kita punya code dengan JavaScript. So dia ada style dia akan adapt lah. Okay. Kita define satu constant host name. Tak, mula-mula kita kena define service HTTP tu, constant HTTP equal, kita require library services of HTTP. Okay. Dan kita declare lagi constant, satu lagi constant hostname. Sebab kita develop ni on localhost, kita bagi dia address 127 0.0.1.
Okay. Okey, kita nak dengar, kita nak initiate server ni dekat port berapa. So kita boleh define constant port berapa. Port equal, let's say kita ambil 3000 lah. Port 3000. So server ni akan listening at the port 3000. So any request coming at port 3000 dia akan ambil dan akan proses dan akan send back to the requester. Okay. Okay, then kita akan create the instance server http http.create server create server ada dua elemen iaitu request dan respond. Okay, request, response, request, respond, dan kita pipekan ke function request status code 200. Okey, status code 200 ni mengatakan page ni dah dijumpa dan dia akan respond dengan apa yang kita instruct. Okay. So now kita respond with header dengan the content, kita specify apa page kita nak respond. Kita set header dia. Header untuk page yang kita nak respond ni, set header. Kita cakap content type ialah HTML. Kita cakap content header ni adalah type HTML. Type parameter text HTML /HTML. Okay. Maksudnya dia akan respon dengan page HTML. Okay, then kita respon. Kita write kepada page tu. HTML, kita write a simple HTML file dekat respon tu. So we just write a simple HTML tag body, just one line. Body tag to type hello world from Node.js. Yeah. So just simple page akan keluar word hello world Node.js. Server ni akan respon je. Apa khabar? Apalah, tulis panjang sikit lah. Apa khabar? Okay, then kita tutup tag ni. Body, closing body. Kita tutup juga HTML tag ni. Okay. Dan kita respon end. Maknanya the response is end. Ended. So once dia keluarkan page tu, that's it. Habis dah. That's the only thing that it will do. Okay. Okey, ada satu parenthesis ni yang kita kena
Belum masukkan sebab di atas tadi ada 1, 2. Cuba tutup ya. Tutup satu parenthesis ni. Server dan server ni listen. Server listen. Add port. Port. Hostname. Hostname. Function. Now return. Point to console log. Console log. Server start. Ini untuk logging, tak payah pun tak apa. Server start at port. Okay. Port yang kita define tadi ya, port 3000 ya. Okay. So that's it. Semicolon. Set semicolon. Okay. Okay. Tengok tetap HTTP dan point to this curly bracket 1, 2. Content type text HTML. Okay. Oh ni satu ni. So sebab kita function ni dari luar ya. Respond. Okay. That's why parenthesis kat bawah ni. Okay. Okay. Kita save ya. Okay. Cuba. Okay. So bila kita execute code ni, server ni akan start listening dan bila kita buka port 3000 kita dapat tengok page dia send submit respond with a page. Okay. So we just start sini. cd node.js. Okay. Okay tu app yang kita type ya. Type JS. Okay. Itu code yang kita buat tu untuk initiate Node.js HTTP server ya. Okay, so now kita execute code tu untuk enable HTTP server node 8.js. Okay. Unexpected token. Okay, kita cuba tengok kod ni balik. Apa masalah dia? Require to hostname 7.9.3000. Content type no text comma HTML body. Line 10. Oh, terbalik line 10. Parenthesis kat luar. Function tu. Okey, parenthesis di luar. Terbalik. Okey, sekarang kita cuba semula.
Node. Okay. So kita tengok server ni dah start listening at port 3000. So apa kita boleh cuba sekarang? Kita launch kita punya browser. Kita request port 3000 dan kita tengok dia akan respond dengan page tadi ya. Localhost port 3000. Okey. Kita nampak respon daripada HTTP server tu, hello world from Node.js. Okey. Tu yang kita submit, kita respon. Dan browser request kita dapat. Okay. So now the server pun dah listen at port 3000. So anything yang kita develop, kita respond at port 3000, dia akan proses dan browser kita akan dapat information tu ya. Okay, so ini adalah cara di mana kita boleh develop aplikasi at the back end side at HTTP services at the back end side. So menggunakan JavaScript. So kalau kita biasa dengan JavaScript, kita adalah JavaScript programmer dan kita ingin mencuba develop dekat HTTP server side, dekat back end side instead of front end side, kita boleh proceed. Ada banyak, kalau kita nak cuba dekat PC kita kena, macam saya bagi contoh ni, kita kena enable HTTP services tu. So basically lebih kurang macam PC kita ni dah jadi HTTP server Node.js lah, dan we listen to any JavaScript punya request. Okay. Jika kita nak cuba membangunkan dan deploy di menggunakan hosting, ada beberapa site yang beberapa site yang bagi services untuk hosting Node.js. Saya jumpa satu site yang boleh bagi servis adalah di dalam Google Cloud Platform. Dia ada menyediakan services Node.js. Of course lah, dia akan bagi charge. Ada kadar dia jika kita host aplikasi kita atau di dalam server tersebut. Okay. Kita cuba. Okay, ini Google Cloud Platform. Kita cuba search for Node.js. Okay, Node.js ada tu. Kita boleh deploy. Kita dah develop ataupun kita nak bangunkan di dalam dia punya environment Node.js dan kita deploy. Okay. Dia ada bagi penerangan berapa kadar dia. So untuk Google Cloud Platform, jika kita establish satu VM instance, maknanya kita set satu virtual machine dekat cloud Google diorang, dan kita boleh develop ataupun deploy node server kita dengan kadar dia charge tengok berapa tu, $34 sebulan. $34 sebulan. Total berapa dia bagi tu, memory standard disk 10 gig. So lebih kurang dalam $24.75 sebulan. Google Cloud Platform bagi charge services. Kalau kita search banyak lagi site-site yang bagi Node.js ada. So ini macam saya bagi satu contoh saja. Jika kita sekarang kita dah decided nak bangunkan aplikasi menggunakan back to back from front end to back end menggunakan JavaScript all the way, the whole stack menggunakan JavaScript. So kita boleh gunakan Google Cloud Platform untuk deploy application kita, ataupun kita buat hosting sendiri, dedicated hosting ataupun sebagainya. Okay. So itulah lebih kurang
huraian saya sedikit sebanyak tentang Node.js. Macam mana kita nak enable HTTP services menggunakan Node.js. Okay? Saya harap video ni ada memberi sedikit sebanyak pengetahuan ataupun ilmu dan manfaat. Jika tuan-puan rasa ia berguna, harap dapat like dan subscribe di channel saya. Terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di video-video yang akan datang. Bye-bye.